Nama-nama pintu syurga. Nah, tajuk dia tolong tulis kat sini. Nama-nama pintu syurga. Sangat menarik sebab kita nak bincang tentang syurga Allah SWT. Pasal apa Nabi SAW, pasal apa Allah duk cerita syurga ke kita? Yang pertama sebab nak tahu matlamat kita nak ending ke mana. Saudara Muhammad, kita nak tahu kampung halaman kita nak balik ke mana. Yang keduanya pasal apa duk cerita pasal syurga? Sebab Saudara Muhammad nak motivate kita untuk kita mendapatkan syurga tersebut. Sebab amal kita ni macam apa tuan-tuan? Amal kita ni macam Allahumma salli dia panggil amalnya seorang saudagar. Kita ni duduk peringkat tu lagi, peringkat bawah lagi. Maksudnya buat amal ni nak tahu pasal apa kita buat peringkat kita ni. Kalau orang nak pergi buat kerja, sallallahu alaihi wasallam, kamu buat kerja ni pasal apa? Oh, sebab ni ada orang nak bagi gaji, oh sebab ada upah sikit boleh buat apa sebagainya. Maksud dia buat kerja tu sebab yang tu. Kita ni buat amal sebab apa ni? Buat amal atas janji-janji Allah. Allah nak bagi syurga, Allah nak ampun dosa, Allah nak jauhkan pada neraka. Tu dia panggil apa? Dia panggil amalnya seorang saudagar. Itulah peringkat amal kita setakat lah ni. InsyaAllah mudah-mudahan bila kita buat amal lagi satu hari nanti kita akan jadi amalnya seorang hamba. Amal seorang hamba dia tak kira dah. Mai satu lagi amal peringkat paling tinggi, amalnya hamba yang merdeka, seorang yang merdeka. InsyaAllah tuan-tuan. Tapi peringkat awal amal kita ni peringkat apa ni? Peringkat amalnya seorang saudagar. Yang kita buat amal ni solat Jumaat nak dapat kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah SWT. Jadi syurga ni Allah cerita untuk apa ni? Untuk memotivasi kita, untuk kita berusaha untuk mendapatkan syurga Allah SWT yang dijanjikan oleh Allah SWT. Baik, nama-nama pintu syurga, tulis nama-nama pintu syurga. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa Al-Hulaimi berkata, pintu-pintu syurga itu antara lain disebut pintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut juga pintu taubat. Ada pintu taubat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipanggil juga pintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi ada pintu solat. Lagi ada pintu puasa. Lagi ada pintu zakat. Lagi ada pintu sedekah, pintu haji, pintu umrah, pintu jihad, dan pintu silaturrahim. Saya ulang balik. Pintu taubat, pintu solat, pintu puasa, pintu zakat, pintu sedekah, pintu haji, pintu umrah, pintu jihad, dan pintu silaturrahim. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, maksudnya apa? Ada orang dia akan masuk syurga ikut pintu taubat. Kalau kata taubat, maksudnya orang ni orang yang dia berasa dia ada dosa, maka dia akan jadi orang banyak bertaubat. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi seorang itu masuk dalam pintu solat, bukan sakat jaga solat yang fardu, dia berusaha juga untuk solat-solat sunat yang begitu banyak. Imam Ahmad dalam riwayat hidup dia pernah solat 300 rakaat setiap hari, pada setiap harinya. 300 rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang akan masuk syurga pintu puasa. Ada orang masuk syurga pintu zakat, ada orang pintu sedekah. Dan maksudnya Allah bagi kelebihan-kelebihan tertentu kepada orang-orang yang tertentu. Ada orang dia ni Allah bagi dekat dia kelebihan dia banyak puasa. Ada orang Allah bagi dekat dia kelebihan dia duit banyak untuk dia sedekah. Tuan-tuan, bukan semua orang ada harta mampu untuk sedekah. Atau kita kena ingat kan Sayyidina Muhammad, dia ni Allah bagi dekat dia harta dan Allah bagi dekat dia kemampuan dia untuk sedekah. Sayyidina Muhammad. Ada orang Allah bagi dekat dia Sayyidina Muhammad, dia masuk syurga dengan zakat dia yang sangat dia jaga. Ada orang masing-masing ada kelebihan-kelebihan yang Allah akan bagi. Sebab tu kalau kita punya satu-satu kelebihan, kita jangan perlekeh kepada orang yang dia tak mampu untuk buat macam mana kita buat. Ada orang yang bagi RM1 sedekah, kita kata apa, bagi RM1, tengok aku bagi 50. Mungkin bagi dia RM1 itulah yang paling
istimewa untuk dia. Nah, mungkin kita bagi 50 kat kita ni, nilai RM50 kat kita tu mungkin 0.0001% daripada harta yang kita ada. Ada orang yang dia, Allah bagi kat dia kemampuan dia untuk puasa sunat, rajin puasa sunat. Ada orang Allah bagi kat dia ni kemampuan untuk dia banyak bertahajud. Maka masing-masing Allah bagi kelebihan masing-masing. Kita bila tengok orang tak mampu buat macam kita buat, kita jangan pelekeh-pelekeh. Mungkin kita banyak puasa, orang tak banyak puasa tapi dia banyak sedekah. Mungkin dia tak banyak sedekah, Salih Muhammad macam kita, tetapi dia banyak qiyamul lail. Mungkin kita banyak qiyamul lail. Jangan duk pandang orang yang tak qiyamul lail, yang tak mampu untuk bangun berqiyamul lail. Salih Muhammad, tuan-tuan, itu lekeh. Mungkin dia tak berqiyamul lail banyak tapi dia banyak sedekah ataupun dia banyak macam, sebab pintu masuk syurga ni pintu yang banyak. Asalkan Salih Muhammad dia buat amal itu, Salih Muhammad ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang kita ni nak buat macam mana? Nak jadi yang terbaik. Kita nak jadi yang terbaik. Nak buat, kalau boleh nak buat semua Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang Nabi SAW cadang kita nak buat semua. Tapi mungkin ada salah satu daripada amalan tersebut dia sebati dengan diri kita. Tuan-tuan cuba cari apa yang boleh melekat. Baru ni ada seorang tu dia sembang-sembang dengan saya, dia kata suami dia dah meninggal dah. Oh ya ke, suami dia meninggal, tengah-tengah duduk petang-petang duduk baring, duduk macam tu, tiba-tiba tu meninggal macam tu je. Sangat mudah meninggal. Salih Muhammad tak menyusahkan siapa-siapa, tak ada apa urusan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Urusan waktu dia meninggal tu sangat mudah, dipermudahkan oleh Allah SWT. Subhanallah. Saya pun tanya apakah kelebihan ataupun amalan yang dia buat. Dia kata suami saya ni satu je Ustaz, dia ni suka baca Quran. Dia duduk saja-saja, dia buka Quran dia baca. Dia tunggu apa-apa, dia buka Quran dia baca. Satu tu kelebihan dia. Dia semua macam kita rasa macam seronoknya aku nak jadi macam dia, aku nak buat macam dia. Mungkin bagi dia, Allah bagi dia kelebihan dia untuk mudah baca Quran. Mungkin kelebihan kat kita ada yang lain yang kita boleh jaga. Sebagai contoh, ada seorang tu tuan-tuan, dia tak kerti baca Quran, tapi subhanallah dia bila dia meninggal ni, Quran ni sampai bertapuk tu macam Quran kena air. Dia macam apa? Dia macam kan, macam kertas kena air tu. Bila ditanya pada isteri dia, kenapa, apa kelebihan pakcik ni sampai Allah muliakan dengan kematian dia, dia kata pakcik kamu dia tak kerti baca Quran, tetapi setiap hari dia tengok Quran dan dia menangis. Air mata dia tu kena tumpuk-tumpuk tu air mata dia. Sebab apa? Sebab dia sedih, dia tak mampu untuk baca Quran, dia sungguh-sungguh nak baca Quran. Subhanallah, Allah bagi kat dia kemuliaan. Maka tuan Salih Muhammad, tuan-tuan cuba cari satu benda yang tuan-tuan rasa macam tuan-tuan lekat dengan tuan-tuan. Apa tuan-tuan boleh buat? Mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita banyak istighfar. Melekat istighfar tu, bukan setakat istighfar biasa, tapi istighfar yang masuk dalam hati kita. Mungkin saya selalu duk pesan, mungkin antara amalan yang kita boleh sebati dengan kita ialah solat witir. Mungkin setiap malam tak pernah tinggal solat witir. Bila ayah kepada Syekh Zainul Asri meninggal dunia, sallallahu alaihi Muhammad, maka di antara amalan yang disebut-sebut ialah dia tak pernah meninggalkan solat tahajud dan dia tak pernah meninggalkan korban pada setiap tahun dah selama 40 tahun. Jadi Ustaz, dan kalau almarhum ayah Syekh meninggal usianya kata 80 tahun, sallallahu alaihi Muhammad, kalau tolak 40 tahun, maksud selepas 40 tahun dia istiqamah untuk buat. Kalau macam kita pun, kita kata sekarang ni umur kita, sallallahu alaihi Muhammad baru sambut birthday hari ni, katalah 30 tahun umur kita. Jadi kalau usia kita 30 tahun sekarang ni, kita jaga setiap hari, kita jaga 2 rakaat tahajud. Katalah meninggal dia pada usia 70 tahun. Jadi saya 40 tahun tuan-tuan, 40 tahun dia istiqamah untuk sallallahu alaihi Muhammad solat tahajud. Jadi tak ada perkataan yang kita boleh sebut sebagai bahasa orang kampung kita never too late. Never too late. Tak ada istilah lewat. Tak ada. Dalam bab ibadat ni tak ada istilah lewat. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata apa? Fa innamal a'malu bil khawatimiha. Sungguhnya amal Allah kira pada penutup dia. So kita jaga bahagian pada penutup ni, insya-Allah. Benar sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi itu tadi ada 9 nama. Ulama lain pula tambah lagi, ada lagi. Apa dia?
pintu Al-Qadhimin. Pintu Al-Qadhimin ni apa? Pintu orang-orang yang menahan marah. Kazim tu kata Ustaz Kazim Ilyas, Qazimin, orang yang menahan marah dia, orang yang mampu untuk menahan marah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau ni apa semua, dia mampu, dia sabar, dia mampu untuk tahan marah ni. Bukan senang tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad nak menjatuhkan ego, nak merendahkan diri, nak apa sebagainya. Tapi salah satu pintu ialah orang yang mampu untuk menahan marahnya. Ada satu pintu syurga khas untuk mereka, Al-Qazimin. Allahumma salli ala Muhammad. Lagi sallallahu alaihi Muhammad, pintu Ar-Radin. Apa maksud pintu Ar-Radin ni? Pintu orang-orang yang redha. Apa saja ketentuan Allah SWT, dia redha, maka ada satu pintu khas untuk orang yang redha. Lagi subhanallah saya sembah tuan-tuan, dan lagi satu nama pintunya, pintu Al-Aiman. Allahumma salli ala Muhammad. Pintu Al-Aiman itu pintu yang sebelah kanan yang akan dimasuki oleh orang-orang tanpa hisab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Dan Al-Qurtubi menceritakan pintu yang lebarnya sejauh perjalanan 3 hari bagi penunggang kuda yang mahir, sebagaimana yang diceritakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi sebagai pintu yang ke-13. Wallahu a'lam. Salli ala Muhammad.